3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua. Okey, jelas suara saya hari ni. Okey, hari ni kita akan adakan sedikit analisis berkenaan dengan charting market forex dan juga CDF, yang mana saya akan beri tunjuk perjalanan market, macam mana pergerakan market yang sepatutnya, dan kita akan bincangkan tentang movement pergerakan market pada minggu hadapan juga. Okey, kejap sebelum tu, kejap saya tengok dulu. Okey. Live sangkut-sangkut. Okey, selamat malam Cikgu Din. Okey, selamat malam. Apa ni? Cik Momo. Cik Momo, selamat malam Cik Momo. Selamat malam Cik Ahmad. Kaha. Okey, sihat semua? Okey, macam mana dengan trading? Okey tak Cik Momo pada minggu ni? Live sangkut-sangkut ya? Saya rasa line Cik Momo kot mungkin slow sikit. Saya kat sini rasanya okey, tak ada masalah. Okey, baiklah. Hari ni kita akan buat sedikit analisis berkenaan dengan perjalanan market yang telah pun saya tandakan pada hari Isnin. Live tak cun cikgu? Sangkut-sangkut. Sangkut-sangkut ke? Kejap, saya tengok. Okey, kejap saya suruh kawan saya tengokkan dulu. Sangkut ke tak? Okey, sebelum kita mulakan sedikit analisis. Sedikit Encik Kaha. Okey, sebelum kita mulakan analisis, kejap saya panggil kawan saya untuk check dulu live saya ni sangkut ataupun tidak. Okey, kemudian kita akan kejap. Sebelum tu kita masuk dulu pada chat lah. Okey, Euro USD. Okey, ini adalah charting yang setelah pun saya tandakan pada hari Isnin. Pada hari Isnin baru ni saya dah tandakan charting untuk Euro USD, iaitu mata wang Euro dan juga US dollar. Okey, kalau kita tengok pada daily movement pada minggu ni, hari ni pada hari Khamis ni, maksudnya dah 4 hari perjalanan market. Tapi market masih lagi dalam keadaan sideways. Kalau kita tengok sini. Sekejap, kita tengok pada time frame yang lebih kecil lah. Okey, so ini adalah pergerakan market saya. Jangkaan saya untuk Euro USD adalah masih kuat untuk buying Kalau kita tengok pada line S2 yang telah saya tandakan ni, ini adalah kemungkinan saya lah. Okey, tengok ada dua pergerakan perjalanan yang telah saya jangkakan. Yang pertama sekali adalah ni, yang dekat S1 ni. So buy tapi tak berjaya. Yang kedua adalah market sampai ke sini. Nampak tak? Market sampai pada point 1.22487. Kemudian market akan breakout sampai ke bawah, sampai ke S2. So target untuk buying pada S2 iaitu pada zone 1.70700 adalah sangat cantik lah. Siapa-siapa yang berani untuk nak buat buying zone, yang mana di sini adalah support Kalau kita tengok S2 ni, kalau kita tengok pada S2 ni, ada berapa kali dia cuba touch pada support yang pertama ni. Nampak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, itu selalunya lah. Kalau saya dapat detect support dan resistor yang kuat adalah saya akan tengok pada previous chart yang sebelumnya, untuk saya mengenal pasti bahawa itu adalah support ataupun resistor yang paling terkuat lah. So ini adalah jangkaan saya lah. Jadi pergerakan movement saya untuk Euro USD ni, kemungkinan Euro USD akan buat sekali lagi terbang. Kalau kita tengok pada trend line, yang telah saya tandakan ni, dah pun breakout Euro USD dah pun breakout tapi kita perlu tunggu lagi lah confirmation. Okey, so ini adalah zone buying saya pada S2. Tapi TP tak banyak lah. Siapa-siapa yang entry pada zone S2 ni boleh ambil TP1 dia pada ni. Kejap sini. Ini TP1, iaitu pada zone 1.217, iaitu ada TP1 yang sangat selamat lah. So antara TP1 ni pula akan jadi penentu sama ada market berjaya breakout untuk terbang sehingga pada zone yang saya tandakan ni lah, iaitu 1.23.
Okey. So ini adalah penentulah sama ada dia akan breakout balik trendline pada atas ataupun tidak. Tapi sekiranya tidak, market reject pula atas pada trendline yang telah saya tandakan, itu maksudnya euro akan bertukar trend untuk buat selling balik lah. So berhati-hatilah. So ini adalah untuk euro USD. Okey, baiklah. Untuk GBP USD, ini adalah mata wang Great British Pound dengan duit US dollar. Okey, kalau kita tengok yang telah saya tandakan lah. Okey, ini pada hari, kejap kita tengok pada time frame yang besar sikit, daily. Okey, nampak tak? Ada dua zone saya tandakan. Okey, siapa-siapa yang nak buat short buy iaitu pada point 1.400 tapi masih lagi tak touch lah. So sekarang ni siapa yang berani untuk buat selling? Kalau kita tengok pada euro kan, siapa-siapa yang berani buat selling masih lagi menunggu adakah mampu sampai ke TP1 ataupun tidak. Tapi market masih lagi tak menunjukkan pergerakan yang kuat ya untuk dia nak, maksud saya untuk dia nak terbang. Okey, ini jangkaan pergerakan market yang saya akan tandakan lah. So sekarang ni okey, so market akan pergi ke TP1, kemudian dia akan terbang semula untuk retest pada support yang sebelumnya, kemudian baru dia akan turun. So ini adalah jangkaan saya untuk GBP USD. Tapi bagaimanapun antara dua line ni di pada 1.39800 dengan point 1.42, so di antara dua ni adalah penentu sama ada market berjaya breakout ataupun tidak. Tapi sekiranya market berjaya breakout atas, maksudnya GBP USD akan melalui kenaikan yang sangat tinggi ya. Tapi saya rasa tak mungkin lah. Sebab apa? Untuk GBP USD ni pergerakan dia daripada 20 Mac 2020 ya. 2020 ya. Maksudnya lebih kurang dekat setahun. Lebih kurang dekat setahun lebih pergerakan market dalam keadaan uptrend ya. So kemungkinan lah jangkaan saya market akan berubah arah kepada downtrend semula. Tapi apa pun kita perlu tunggulah. So ni antara dua zone ni lah. Di antara dua zone yang saya tandakan ni, selalunya selepas daripada market melalui uptrend ataupun downtrend, dia akan bertukar menjadi sideways dahulu. Sedikit sajalah, tak begitu lama. Kemudian baru dia akan sambung semula untuk buat uptrend ataupun downtrend. Okey, jelas ya? Itu adalah untuk GBP USD. Okey, macam mana pula dengan GBP JPY? Okey, nampaknya market sekarang ni dalam keadaan retrace ya. Maksudnya GBP pada minggu ni dia retrace ya. Ini pada minggu lepas, pada hari Isnin hari tu. Kemudian hari ni maybe dia akan retrace semula. Kalau kita tengok pada time frame yang lebih kecil, iaitu pada H4 ataupun pada H1, nampak tak? Sekarang ni market sedang retrace pada support yang paling tertinggi lah, iaitu pada 1.55. Kejap, kalau kita tengok, zoom dengan lebih dekat, nampak tak sini ada satu pin bar ataupun doji. Jadi ini adalah penentulah. Sekiranya, so jangkaan saya untuk Euro USD, untuk GBP JPY ni di antara dua line ni, iaitu pada 154 500 dan juga 156 ni. Saya masih kuat untuk selling lah untuk GBP JPY ni. Kerana kalau kita tengok pada movement market GBP ni pada time frame yang lebih besar lah, dia telah melalui uptrend pada 20 Mac jugalah. So selalunya GBP JPY dan GBP USD ni movement dia akan sama. Maksud saya kalau dia uptrend, maka GBP USD pun akan uptrend juga, selalunya lah. Tapi apa pun sekarang ni kita perlu tunggu confirmation market lah.
confirmation market tu adalah sangat penting lah. So confirmation market apa? Breakout, resistance dan support, kemudian barulah kita cari. Tapi apa pun, keadaan yang pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan perlu telitikan adalah keadaan market waktu bila kita entry sebenarnya. So sekiranya kalau kita entry sekarang ni, mungkin, so kita dah tahu dah, oh sekarang ni kemungkinan besar kita entry dalam keadaan penghujung market uptrend. Itu maksudnya, sebab dalam sekarang ni market kita tahu ada 3 jenis. Yang pertama adalah sideways market, yang kedua adalah uptrend market, yang ketiga adalah downtrend market. So setiap kali tuan-tuan dan puan-puan dah entry market dalam forex ataupun mana-mana stock market, pastikan tuan-tuan dan puan-puan detect 3 benda ni. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan dah entry market dalam keadaan apa? Dalam keadaan sideways ke, uptrend ke. Okey, kembali kita pada GBP JPY. Kalau kita tengok pada time frame yang lebih kecil, iaitu H4. Okey, market dah buat penurunan pada 1 Jun, iaitu pada minggu ni lah. So kemungkinan untuk hari ni adalah sebagai retracement sahaja. Tapi berhati-hatilah, siapa yang entry selling point, berhati-hati dan jaga-jagalah. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab siapa yang entry ni kita kena tengok candle lah. Okey, sekarang ni sangat cantik lah untuk buat selling, sebab candle sekarang ni masih lagi candle merah. Sekiranya candle merah ni potong candle hijau ni, siapa-siapa yang dah start buat selling re-entry boleh cut loss. Bukan cut loss SL, maksudnya cut loss dulu, dan kita akan tunggu di pada zone yang lebih tinggi semula lah. Ini candle yang sekarang ni, iaitu time frame H4. Kalau kita tengok pada time frame hour 1, okey, sekiranya candle yang sekarang yang sedang merah sekarang ni close dalam keadaan bentuk hijau, melepasi resistance yang sekarang itu maksudnya akan berlaku kenaikan lagi pada GBP JPY. Tapi apa pun kita masih menunggulah. Bagi siapa-siapa yang berani untuk buat selling, jangan, kalau tak nak tengok boleh letak SL atau stop loss lah. Kalau untuk GBP JPY ni saya cadangkan dalam 35 pip ataupun 40 pip lah, sebab pergerakan dia pun laju untuk GBP JPY ni. Kalau untuk GU bolehlah kita letak dalam 30 pip, ataupun kalau euro bolehlah kita letak dalam 30 ataupun 20 pip, ikut jenis currency lah. Kalau macam gold, saya tak cadangkan letak SL lah, lebih cantik kalau kita tengok pergerakan market. Okey, itu untuk GBP JPY. Okey, gold favorite currency semua orang. Mari kita tengok gold hari ni. Okey, so ini jangkaan gold, market pergerakan gold yang telah saya tanda ya pada pada hari Isnin. Nampak tak jangkaan saya? Saya dah kata gold akan buat sideways pada zone 1869 dan juga pada zone 1913 ni. So berhati-hati, nampak tak dia dah turun balik seperti yang telah saya tandakan lah. Dia naik sini, kemudian sekarang ni barulah dia turun balik, dia touch balik resistance ni. Okey, so apa pun saya masih menunggu confirmation untuk gold ni. Masih jangkaan saya akan berlaku sideways dulu di antara ni. Sekiranya berjaya breakout trendline yang telah saya tandakan ni, kejap kalau kita tengok pada time frame lebih besar lah, daily. Okey, kejap je ni pergerakan ni. Maybe pada minggu depan maybe akan berlaku setengah minggu lah, akan berlaku sideways dulu, kemudian barulah akan berlaku penentuan lah, sama ada market akan meneruskan uptrend ataupun downtrend semula. Kalau downtrend pun saya rasa sekejap saja ni, maybe separuh sajalah, sebab gold ni kita tahulah harga dia akan sentiasa menaik. Okey, Tuan Amin, GJ jangkaan saya, kita sebenarnya selling, tapi kita masih menunggu point yang sangat cantik lah. Okey, kejap saya refresh balik. JPY. Okey, sekarang ni jangkaan saya market tengah buat retracement lah. Kejap, kita tengok pada time frame.
Okay, sekarang ni adalah zone retracement. Sekiranya candle merah yang sekarang ni pada time frame H4 close, tutup, melepasi ni, yang hijau ni, candle yang sebelah dia ni, maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, itu masih lagi tak cantik untuk buat selling lah. Maksudnya GBP JPY ni masih kuat lagi momentum dia. Okey, sebab apa saya kata GBP JPY ni, mana-mana pair currency GBP lah akan buat selling. Sebab apa? Kalau kita tengok Tuan Amin, dengan time frame yang lebih besar lah, daily. Okey, GJ ni dia dah buat kenaikan uptrend daripada tahun lepas, iaitu pada tahun 2020, dalam 18 ataupun 20 Mac, itu bulan 3 tahun lepas. Maksudnya pergerakan marketnya lebih kurang dekat setahun 3 bulan, setahun 3 bulan, setahun 4 bulan, lebih kurang macam tu lah. Maksudnya pergerakan marketnya dah terlalu lama untuk uptrend. Tapi so kita target saya masih untuk ni lah, selling. Tapi sekiranya breakout pada zone tempat yang saya katakan tu, maksudnya GJ ni kenaikan dia masih kuat lagi lah. Tapi apa pun kita tunggu di antara dua zone ni, di antara dua zone yang saya tandakan ni, ni iaitu pada point 154 600 dan juga 156. Sekiranya breakout di antara dua ni, kalau breakout bawah kita akan cari selling point, kalau breakout di atas kita akan cari buying point. Hanya untuk short buy sajalah, sebab market dah pun trending, kita tahu dekat setahun lebih kan. So itulah untuk GBP JPY. Tuan Amin jelas Okey, untuk gold kita dah bincangkan. Okey, untuk silver. Alright, okey, nampak tak? Ini dua jangkaan silver saya. Ini saya tanda pada hari Isnin, bukan pada hari Isnin, pada 2 minggu lepas. 2 minggu ke seminggu lepas saya ada tandakan untuk silver. Tuan Iqbal Syafi'i ada tanya saya, Tuan ini tandalah untuk silver. Okey, saya tandakan untuk silver Okey, baiklah, kalau kita tengok pada time frame H4, nampak tak tempat yang saya tandakan? Saya jangkakan dua pergerakan market. Yang pertama tak berjaya, kemudian dia breakout. Yang kedua jangkaan saya adalah pada zone ni, iaitu 2853,150. Nampak tak? Dia touch, kemudian dia terus turun. Okey, sekarang ni TP lah. Siapa yang dah touch TP yang pertama dia adalah dah sampai dah sebenarnya ni TP. Okey, so ini adalah TP yang pertama. Sebenarnya siapa-siapa yang dah sell silver boleh take profit sekarang ni. So ini adalah TP yang pertama. Okey, cara saya trading saya lebih suka tengok time frame yang lebih besar. Sebab apa Sebab pergerakan market lebih jelas lagi lah berbanding market time frame yang kecil. Sekurang-kurangnya kalau kita entry market yang lebih besar ni, kita lagi nampak lah. So just letak PO, tinggal. Kalau rajin kita tengok lah pergerakan market, bentuk-bentuk candle. Kena banyak bersabar lah dalam trading forex ni. Kita tahu yang movement market dia memang sangat volatile, tapi kita perlu berhati-hatilah. Kita akan cari entry killer sahaja untuk kita entry. Okey, itu untuk silver. Jelas Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang pair currency yang masih tak jelas, ataupun nak tak bertanya pergerakan market mana-mana yang sedang tuan-tuan dan puan-puan entry, boleh komen dan kita akan bincangkan bersama. Okey, maafkan saya. Okey, kita akan tengok pada AUD USD forex market. Daily. Okey, untuk AUD USD sama juga pergerakan ini. Saya baru tanda pada hari Isnin baru ni. So antara dua movement pergerakan lah yang saya targetkan untuk AUD USD ni. Sebab apa? Market AUD sekarang ni dalam keadaan sideways Nampak tak? Macam saya kata, market selepas uptrend jarang berlaku dia akan terus bertukar menjadi downtrend. Selalunya dia akan sideways semula, kemudian barulah dia akan buat penentuan. So di antara zone sideways yang saya tandakan ni,
So ini adalah zon penentu. Sekiranya breakout pada bawah, kemungkinan AUD USD akan buat penukaran downtrend. Sekiranya breakout balik di atas, maksudnya AUD USD masih lagi kuat untuk buat uptrend, tapi hanya untuk short buying saja. Sebab apa? Kalau kita tengok pada AUD ni, pergerakan dia pada 19 Mac sama juga pada tahun lepas, 19 Mac sampailah kejap end of the uptrend. Okey, sini pada 22 Februari. Sekarang ni market masih lagi dalam keadaan sideways lah, berjaga-jaga. Untuk Euro USD Tuan Amin. Okey, untuk Euro USD sebenarnya setiap kali analisis saya akan tengok Euro USD dulu. Okey, tapi tak apa. Kita akan tengok. Okey, untuk Euro USD sebenarnya Tuan Amin, kalau kita tengok pada time frame okey, so ada dua pergerakan movement yang saya jangkakan. Saya masih kuat mengatakan yang Euro USD ni akan buat satu lagi terbang last movement untuk fly, sehinggalah pada time frame sehinggalah pada zon 1.23. Itu jangkaan saya lah. Tapi sekiranya market berjaya breakout pada zon S2, sebab apa? Nampak tak? Trendline yang saya tandakan pun sekarang ni pun dah menunjukkan dah breakout. Okey, jujur saya katakan lah, tak ada siapa pun sebenarnya yang tahu movement market pergerakan. Kita cuma boleh menjangkakan saja. So ini adalah dua jangkaan saya. Tapi kalau tak jadi, kita akan cuba cari solusi. Kita akan berbincang kenapa market tak berlaku seperti yang saya jangkakan. Okey, macam sekarang ni saya masih kuat mengatakan untuk zone buy lah pada zone S2 ni. Tapi untuk short buying sahajalah buat sementara. Sebab apa? Market dah start sentuh trendline uptrend. Trendline yang saya tandakan ni dah start sentuh dah start touching. So adakah itu menunjukkan confirmation untuk selling untuk euro? Tapi bagi saya belum. Selagi tak breakout pada S2, selagi itulah euro USD masih lagi kuat untuk buat buying. Sebab apa? Zone sideways sekarang ni, kalau kita tengok zone ni antara ni, iaitu pada point 1.21700 dan juga point 1.22618 ni adalah zone sideways untuk euro USD Tapi sekarang market dah pun berjaya breakout zone sideways ni. Nampak tak? Tak berjaya breakout lagi. Nampak tak ada satu lagi support yang paling terendah. Sekiranya market berjaya breakout ni, masih lagi tak, tunggulah confirmation. Saya lebih suka tunggu pada S2 ni. Breakout S2 memang auto untuk kita akan cari buat selling. Kalau dia reject pada line S2, maksudnya kita akan buat short buying sementara untuk euro USD. Apa pun saya masih lagi menunggu confirmation. Okey, itu untuk euro USD. Jelas ya Tuan Amin? Okey, untuk euro JPY. Euro JPY saya rasa saya dah lama tak tengok. Sekejap. Kita tengok euro JPY. Okey, kita tengok pada time frame yang lebih besar Saya selalunya apabila saya masuk market, saya suka tengok time frame daily dulu. So saya akan tahu. Macam ni. Okey, sebagai contoh lah. Okey, saya buka daily. Okey, sekarang ni movement market untuk euro JPY adalah uptrend. So kita dah tahu dah. So uptrend dia dah berlaku dengan lama lah, iaitu pada 7 Mei 2020 dan juga sekarang ni adalah 3 Jun. Market dalam keadaan uptrend. So kemungkinan untuk market bertukar arah tu ada possibility dia. Jadi sekarang ni saya tahu dah, kalau saya entry euro JPY ni, saya akan entry dalam market yang sedang uptrend. Okey, so untuk kita nak tahu confirmation yang lebih, kita akan tengok pula pada H4. Okey, saya remove all. Ini lama dah saya tanda ni.
saya remove. Remove drawing. Okay. Okay, baiklah. Okay, jangkaan saya lah untuk Euro USD ni sekarang, untuk Euro JPY ni, market dalam keadaan kita masih lagi tak tentulah sama ada boleh buat selling ataupun buying lah. Sebab apa, market sekarang ni masih lagi kuat penentu untuk sideways lah di antara dua zone ni. Okay, ini zone pertama. Ini zone yang pertama untuk support. Ini adalah zone yang kedua. Sekejap ya, saya tengok weekly. Kalau kita tengok weekly, ada tak resistance yang paling tertinggi sekali? Okay, kejap saya tanda. Okay, sini. Okay, kalau kita kalau saya tanda pada zone yang sekarang ni, maksudnya sini adalah zone resistant. Kita akan tengok berapa banyak kali dia touch. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, 9 kali dia touch pada weekly. Maksudnya dekat sini ada satu resistance yang sangat kuat. Berkemungkinan untuk Euro JPY berubah trend tu adalah, maksudnya kuat lah. Kalau lebih daripada 5 kali touch, itu sangat cantik lah. Itu cara saya menentukan support dan resistance yang kuat lah. Okay, so apa pun saya akan menunggu untuk market buat breakout pada zone sideways yang telah saya tandakan sekarang ni. Kalau breakout pada bawah, okay, ini adalah pergerakan market yang saya jangkakan. Dua pergerakan market yang saya jangkakan. Okay, sekiranya breakout, kita tak akan entry ya market. Kita akan tunggu retracement. Okay, market akan retrace balik ke sini, kemudian baru dia akan buat terjun. Okey, itu adalah andaian pertama saya. Apa-apa pun tuan-tuan dan puan-puan kena selalu buka tengok candle ya, tengok-tengok sifat candle sama ada reject ataupun tak. Okey. So ini adalah jangkaan kedua saya. Market breakout atas, kemudian retrace semula, kemudian barulah sambung balik trend. So ini adalah jangkaan dua pergerakan market untuk Euro JPY. Apa pun kita masih menunggulah. So maybe pada minggu depan insya-Allah, Euro JPY akan berubah arah. Salam semua, Waalaikumsalam Tuan Azlin. Tuan Azlin lama tak nampak, sihat ke? Okey. So ni antara dua jangkaan market yang telah saya jangka lah pada Euro JPY. Okay, jelas ya? Okay. Okay, kejap saya tanda trend line. Kita tengok pada trend line pula. So sekiranya lah market berjaya breakout pada bawah, kemungkinan kita akan buat short selling sehinggalah market berjaya breakout pada trend line yang telah saya tandakan lah. Waktu tu baru kita boleh main long. Kita boleh main jauh sikit lah untuk Euro JPY ni. Okay, jelas ya? Okay, ada tak apa-apa soalan ataupun pertanyaan sebelum saya end kita punya live pada malam ni? Hari ni kita buat sedikit analisis yang simple saja. Okay, teknik yang saya gunakan sangatlah simple. Support dan resistance, breakout dan juga trend line. Okay, ada satu lagi teknik tapi saya akan tunjukkan pada 2 minggu lagi selepas Cikgu Wan. Selepas Cikgu Wan live. Minggu depan kita akan ada kelas bersama dengan Cikgu Wan .
So kita akan 2 minggu lagi saya akan share satu lagi teknik yang saya gunakan, iaitu trendline juga, tapi saya ada ubah sedikit lah. So saya akan kongsikan bersama lah. So jangan lupa pada 2 minggu lagi untuk bersama saya balik lah pada hari Isnin. So kita akan ada pada hari Selasa. So kita akan adakan live setiap hari Selasa dan juga Khamis pukul 9 malam. Okay, kita tak provide signal kita cuma provide ilmu dan juga ni lah, maklumat lah, ataupun pergerakan mana-mana market yang tuan-tuan dan puan-puan tak jelas. Kita boleh kongsikan pandangan kami lah, tapi pandangan kami tak semestinya 100% betul. Itu cuma jangkaan kami. Sebab dalam market forex ataupun mana-mana stock market ataupun kripto, kita hanya boleh menjangkakan keadaan price saja, tapi kita tak boleh nak tahu memang movement price tu memang akan macam tu. Kita takkan tahu sebab pergerakan candle ni dia mempengaruhi dari segi news. Technical analysis tu ada jugalah sikit, tapi mostly adalah news lah, berita. Contohnya sebagai contoh lah, kita tak tahu Euro JPY, tiba-tiba Japan sedang perang, tiba-tiba perang, tak tahu apa, kena bom nuklear, kemungkinan akan jatuh lah. So kita tak tahu, apa-apa pun boleh jadi. Itu adalah pergerakan market yang sebenar. Okay, jelas Okay, itu saja untuk saya pada malam ni. Okay, kalau ada apa-apa soalan boleh PM saya. Kita ada group Discord untuk perbincangan. Siapa-siapa yang nak screenshot gambar, okay, boleh PM Cik Momo. Cik Momo ada link untuk Discord. Kita akan buat perbincangan lah. Kalau tuan-tuan dan perempuan ada entry market, boleh tanya dah untuk cikgu, betul tak ni tempat yang saya entry ni. Kalau tak jadi kenapa, kalau betul saya akan bagi tahu kenapa macam ni. Okay, settle lah. Okay, terima kasih untuk semua siapa yang menghadiri kita punya analisis pada malam ni. Hanyalah simple analisis saja. Itu saja daripada saya. Okay, yang buruk daripada saya, yang baik daripada Allah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.